Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu sesekali mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agama Islam, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi pada Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jabatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, ayahanda dan bonda yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik bagi sekalian alam. Selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang mulia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita bersyukur pada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Ta'ala, kerana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk hadir dalam satu majlis ilmu yang rata-rata kita mengetahui bahawa majlis ilmu itu pasti memberikan keberkatan, pasti memberikan kebaikan, pasti memberikan keuntungan kepada kita, sama ada keuntungan kita di atas dunia Allah, di atas muka bumi, maupun keuntungan kita bila kita kembali balik kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah, berkata salah satu daripada ulama sufi, wujudal haqq daimul baki wal malikul haqqul mubin. Wujudal haq, kita ni semua hak Allah. Tidak ada atas alam ini yang bukan hak Allah. Termasuklah batang tubuh kita, termasuklah rezeki yang ada dalam kehidupan kita, termasuklah ilmu yang ada sedikit dalam kehidupan kita. Wujudal haq itu semua hak Allah. Tidak ada hak kita, semua hak Allah belaka. Semua hak Allah belaka, seperti mana yang kita ketahui, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dalam suratul Fatihah terkandungnya 3 jenis tauhid. Adanya tauhid rububiyah, adanya tauhid uluhiyah, dan adanya tauhid asma wa sifat. Maka tuan-tuan, bila kita baca suratul Fatihah, membuktikan satu pembuktian kepada Allah. Bila baris yang pertama kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik bagi sekalian alam. Maknanya kita nak nafikan, tuan-tuan dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada apa hak atas muka bumi Allah ini milik kita, tidak ada. Semuanya hak Allah belaka. Semua hak Allah belaka. Maka baris yang kedua dikatakan ayat ulama sufi, daimul baki, kamu telah dibersihkan oleh Allah. Siapa bersihkan oleh Allah ni? Kita semua, tuan-tuan. Maka berkata Imam Al-Ghazali, setiap di kalangan kita, tak kiralah umur kita lagu mana sekalipun, tak kiralah kita ini daripada jantina mana sekalipun, pasti kita wajib untuk kita melaksanakan proses tazkiyatun nafsi.
ataupun proses tazkiyah an-nafs ini proses pembersihan pada jiwa-jiwa manusia. Kita nak suci bersih ni ibu ya ayah. Contoh kalau kata pakaian kita kotor, kita suka pakai baju warna putih contoh. Tiba-tiba makan nasi lemak tu, tuan-tuan ibu ya ayah, terkena sikitlah sambai tumis. Kena sikit sambai tumis. Allah, baju tu baru kita beli tak? Maka kita pun walaupun baru sekali pakai tu, buka baju balik tu, masuk dalam bilik air, kita pun nak basuh balik, cuci kita. Betul tak? Kita bubur sabun, kita bubur klorak. Allahu Rabbi. Dengan penuh harapan lepas kita masuk dalam washing machine tu tuan-tuan, bila dah kering tu tengok balik tempat kotor tu, oh alhamdulillah, dah cantik, dah bersih. Kalaulah kata perkara yang zahir itu, perkara yang di luar itu, yang kita mengambil berat, untuk dari sudut kesuciannya, mengapa kita tak sama-sama mengambil berat tentang kesucian yang hakiki, kesucian dari sudut dalaman kita tuan-tuan. Tu pasal tuan-tuan pesan guru saya, sesiapa yang hadir majlis ilmu, sesiapa yang rajin berzikir kepada Allah, sesiapa yang rajin untuk membaca Al-Quran, sesiapa yang rajin untuk dia membuat perkara yang baik, seperti mana yang Nabi SAW kata, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap benda yang baik itu adalah sedekah. Maka secara tidak langsungnya, ia sedar ataupun tidak sedar, ia telah melakukan proses pembersihan jiwa yang kita namakan sebagai proses tazkiyah an-nafs, proses pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia. Maka tuan-tuan hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada dalam satu ujian Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Sebagai pembuka kepada kuliah kita ni tuan-tuan, marilah kita sama-sama mengimbau kembali apa kata-kata Al-Habib Umar bin Al-Hafiz. Walaupun mungkin ada dalam catatan tuan-tuan dan puan-puan yang sebelum ini, tapi saya suka ulang. Contohnya tuan-tuan, semalam saya berada di Perlop pagi. Selepas di Perlop, saya terus ada hal urusan jabatan di mana di Port Dickson. Maka baru habis program tadi pukul 11 pagi. Maka bergegas balik, saya baru sampai dekat sini pukul 6 petang. Allahumma salli Muhammad. Tapi saya duk fikir tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita yang sama je yang saya bawakan. Cerita apa tuan-tuan? Nak bersih jiwa. Biarlah kita rasa macam Allah Ustaz, nak bersih jiwa je kita bincang, yang lain tak nak bincang ke? Sebab bersih jiwa ini, kata guru saya, merupakan satu foundation, satu tapak yang paling asas. Apa guna kita berzikir pada Allah tetapi jiwa kita masih berada dalam keadaan yang kekotoran? Itu pasal Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, setiap orang yang melaksanakan ibadah itu wajib ia setiap hari melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Sesungguhnya anak Adam itu melakukan kesilapan, melakukan dosa. Kita ada dosa kecil, kita ada dosa besar, kita ada kesilapan yang kita buat ni. Kesilapan dari sudut yang maknawi ke, kesilapan dari sudut apa sekalipun, kita tetap ada dosa. Sebab apa? Kita tidak terlindung daripada maksum seperti mana yang Allah Taala kurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Tapi dalam hadis itu menceritakan wa khairul khata'ina tawwabun, terbaik di kalangan manusia yang berdosa. Saya berdosa, kita semua berdosa. Adalah orang yang terbaik di kalangan orang berdosa itu adalah ia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali kata, kenapa kena taubat ni? Rupa-rupanya terbahagi kepada dua pula, tuan-tuan. Iaitu yang pertama, supaya kita boleh berlaku taat.
Apa yang kita nak faham boleh berlaku taat, tuan-tuan ibu-ibu ya ayah, iaitu boleh sami'na wa ata'na. Bagulah kita tahu bahawa bilalah dalam agama kita suruh kita sembahyang, dalam agama kita ni tak lain tak bukan supaya kita ini menjadi kelompok manusia yang dalam Al-Quran seni tulis kelompok manusia yang khaira ummah, iaitu kelompok manusia yang paling unggul, yang terbaik, sehingga kan dicatatkan dalam Al-Quran perkataan ulul albab. Tuan-tuan, siapa ulul albab ni? Kita, tuan-tuan, kita ulul albab. Tapi lagu mana kita nak capai kepada tahap ulul albab? Lagu mana kita nak capai tahap khaira ummah? Seperti mana yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ni, tuan-tuan, Allah ciptakan kita ini sekelompok manusia yang sangat terbaik. Ada orang tanya saya, ustaz, kalau kata Allah jadikan kita ni kelompok manusia baik, kenapa ada lagi manusia yang suka berpecah belah? Memang ada, tuan-tuan. Bukankah kita teringat tak balik pesan Nabi SAW? Umat Nabi akhir zaman ini akan terpecah, akan berbelah, akan berpecahnya kepada 73 puak. Satu saja yang selamat. Satu je selamat, tuan-tuan. Selamat atas dunia, selamat atas akhirat, iaitu kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Pasal tuan-tuan hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak capai tahap kesempurnaan kendiri ataupun tahap yang dikatakan dalam Al-Quran membentuk generasi ilmuwan ulul albab. Ya, seperti mana dalam Al-Quran dikatakan khaira ummah tadi, kita ni umat terbaik. Macam mana nak jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, buat baik. Pesan guru saya waktu saya mengaji dulu, belajar dulu, tuan-tuan, kita ni sememangnya Allah Ta'ala ciptakan manusia yang terbaik di sisi Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia terbaik yang unggul. Bicara saya semalam dalam kuliah saya semalam, tuan-tuan, apa yang saya kata kat Allah Sallallahu Muhammad, tanpa kita sedar, kita ini Allah Ta'ala berikan nafsu pada diri kita. Kadang-kadang kita gagal untuk faham nafsu kita ni mana. Adakah nafsu kita ni amaratul bisu? Adakah nafsu kita ini lawamah? Ataupun adakah nafsu kita ini adalah nafsu yang paling baik, nafsu mutmainnah? Maka kita berbalik pada pangkal asasnya, iaitu kita perlu ada proses kesucian jiwa. Proses kesucian jiwa. Maka, tuan-tuan, mengimbau balik kata-kata Al-Habib, apa dikatakan Allah Sallallahu Muhammad, ya, setiap di kalangan kita itu, ya, pasti Allah Ta'ala memberikan musibah. Pasti Allah Ta'ala itu memberikan dugaan. Ni saya nak on the way ke sini, tuan-tuan, dapat satu WhatsApp mengatakan bahawa pemandu di jabatan saya sedang sakit tenat, tuan-tuan. Saya mohon doa pada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, moga Allah mempermudahkan segala urusannya di atas kesempurnaan Allah. Kita ni, tuan-tuan, kita tak tahu ni. Kadang-kadang malam ni kita sihat, esok pagi pula pasal apa esok pagi pula tak sihat. Kadang-kadang malam tadi tu kita rasa Allah sihatnya kita, bangun pula subuh ni pasal apa pula rasa tak sihat ni. Inilah dikatakan oleh Ibnu Athaillah, manusia itu pasti ada sakit, manusia itu pasti ada kesilapan, manusia itu pasti ada dugaan. Maka, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak tengok balik, apa yang dikatakan oleh Al-Habib ini, setiap manusia ada dugaan, setiap manusia ada cubaannya, maka ia akan terhenti. Apa maksud terhenti? Terhenti ni maksudnya dia datang, tapi bila dia datang dia stop situ. Dengan dua perkara. Termasuklah kita masukkan sekali wabak kita yang masih berlaku lagi atas muka bumi Allah ni, ya, akan terhenti dengan dua perkara. Kita sebar-sebarkan, tuan-tuan. Iaitu apa? Dengan yang pertama adalah doa. InsyaAllah keunggulan doa, tuan-tuan. Ashabul Fadilah, tuan imam kita baca tadi, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya.
Doa ini Nabi SAW kata, apa doa yang kita panjatkan kepada Allah? Ad-du'a mukhul ibadah. Som-som pada ibadah ni, ibu-ibu ya ayah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Ta'ala, adalah doa pada Allah. Tu malam tadi tuan-tuan, ya, saya sedihlah sikit. Bukan sedih macam mana, bila ada satu kumpulan klien di Port Dickson sana. Dia kata, ustaz, macam mana kami nak doa, kami tak pandai dalam bahasa Arab. Saya kata, tak jadi masalah. Sebab Allah itu pandai segala bahasa. Yang pentingnya ketulusan hati kita itu angkat kepada Allah Ta'ala. Doa sungguh-sungguh pada Allah, supaya Allah Ta'ala terima apa hajat kita. Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima, mahu tengok doa kita, mahu angkat doa kita, tuan-tuan. Tu pasal tuan-tuan, kata Habib ini, Allah SWT hendaklah kita rajin berdoa pada Allah. Rajin doa pada Allah. Yang kedua, musibah akan terhenti dengan adanya sedekah. Sedekah pun sama, tuan-tuan. Kalau kata kita mampu dari sudut keuangan, barakallah, teruskan. Kalau kata, ustaz, lepas saya je, tak jadi masalah. Islam tu baik sangat, tuan-tuan. Apa yang mampu untuk kita tolong, contoh adalah perkara-perkara kebaikan yang kita sumbangkan dalam kehidupan kita, itu merupakan kullu ma'rufin sadaqah. Kita sebagai anak muda dalam kampung, kita nak tengok anak-anak muda kita yang lain sayang kepada Nabi SAW. Kita nak tengok orang dalam rumah tangga kita, institusi kekeluargaan kita cinta pada baginda Nabi SAW. Kita tak mampu nak cerita A sampai ke Z. Tetapi apa yang boleh kita buat supaya dalam komuniti kita itu cinta kepada baginda Nabi SAW, itu merupakan juga sedekah yang kita sumbangkan dalam agama kita, tuan-tuan. Ya? Berbalik pada Al-Kisah wabak kita, kalau tengok jiran tetangga kita ni susah, apa yang mampu kita tolong, tuan-tuan. Contoh yang lepas-lepas, tuan-tuan, kesian saya tengok di satu kawasan tempat kerja saya, ya, Allahu Akbar. Sampai dalam WhatsApp group tu, dia panjang pada saya, anak buah saya, staff saya panjang, dia kata, apa ustaz, nak beli pampers pun tak ada. Allah, sedih saya, tuan-tuan. Nak beli susu anak pun tak ada. Saya pergi, tuan-tuan, keesokan bukan keesokan, dalam selang beberapa hari, saya ingat saya pergi rumah hamba Allah tu, sedih saya tengok. Sedih, betul-betul sedih. Kita duduk rumah kita selesa, Allahumma salli ala Muhammad. Rupa-rupanya ada lagi orang yang susah lagi daripada kita. Tapi kenapa yang kita lebih sikit ini rezeki? Kenapa kita tak nak sumbang, tak nak tolong sama-sama? Bukankah dalam Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan? Bertolong-tolonganlah kamu dalam mengerjakan kebaikan, jangan tolong-tolong dalam mengerjakan kemungkaran. Begitu cantiknya masyarakat Islam seperti mana yang telah diwujudkan oleh baginda Nabi SAW. Masyarakat Islam yang pertama yang ada atas muka bumi Allah ini berasal daripada mana, tuan-tuan? Daripada bumi Madinah. Dengan penuh hidup kasih sayangnya, dengan penuh hidup harga menghargai antara satu sama lain. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Masya Allah. Masing-masing rasa berkasih sayang untuk mencapai ataupun untuk menjemput redha Allah berkunjung dalam kehidupan mereka. Maka tuan-tuan, berkata Habib ini, Allah SWT Muhammad, dua perkara boleh menghentikan musibah itu. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu doa dan juga sedekah. Allah SWT Muhammad. Maka tuan-tuan, dia sambung balik. Apa dikatakan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Musibah ini akan tertolak. Masya Allah. Apa kata tertolak? Ya, kita mengimbau balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mengimbau balik, ya, seperti mana yang telah diterangkan oleh guru-guru kita yang kita sangat sayang, sangat kita kasih. Ya, apa dikatakan? Kita walau bagaimana kehidupan kita, pasti ada dugaan yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Maka apa suntikan yang kita nak ambil, tuan-tuan? Kita sebagai orang-orang yang beragama, apa yang kita nak ambil? Iaitu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Kita minta tolong dengan Allah. Ini dalam surah Muhammad ayat yang ke-7. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa lagi nak tolong agama Allah kalau bukan kita sendiri tolong agama Allah? Siapa lagi yang nak menampakkan bahawa Islam itu sangat baik, Islam itu sangat suci,
kalau bukan kita sebagai penganut agama Islam yang menunjukkan tauladan yang baik kepada yang lain. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, akan terhenti, akan tertolak musibah itu dengan 3 perkara. Tadi terhenti, yang ni tertolak. Apa dia? Allah SWT Muhammad. Yang pertama adalah zikrullah. Maka tuan-tuan, sama-sama kita zikir. Kalau tuan-tuan tengok Allah SWT Muhammad, baru-baru ni tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, saya pun terkejut juga. Saya dapat satu panggilan orang yang sangat saya kasih juga sejak pada bangku sekolah lagi. Kalau saya sebut nama ni, tuan-tuan semua kenal, saya yakin sangat. Iaitu saya dapat panggilan telefon daripada Datuk Dr. Hassan Ali. Hari Sabtu yang lepas. Dapat panggilan telefon lepas waktu Zuhur. Allah, tentu nak tunjuk beradabnya orang alim ni tuan-tuan. Dia bagi salam, Assalamualaikum, Ustaz Ismail ke? Ya, saya Dr. Hassan Ali. Tuan-tuan, tak sebut pun perkataan Datuk. Punya berakhlaknya orang alim gitu tuan-tuan. Ya. Apa yang dia minta tuan-tuan, dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Sebab sebelum ni tuan-tuan, saya ingat saya dalam 2 bulan sudah, saya ingat saya lah, adalah Yayasan Sabha di bawah Datuk Dr. Hassan Ali, yang kita kenal, yang kita kasih, iaitu dia sering kali membuat satu channel Anjum Husnul Khotimah. Kita pernah dengar? Kalau belum dengar tuan-tuan, dalam Facebook atau Instagram tulis Datuk Dr. Hassan Ali, kita subscribe kan. Sebab saya diberikan amanah oleh orang alim tersebut, tolong panjang-panjangkan, moga ada satu keberkatan. Datuk Dr. Hassan Ali tu kita like. Apa yang tengok tuan-tuan, baru-baru ni saya masuk FB Live bersama dengan beliau. Masuk FB Live. Saya sebelum FB Live tu saya cakap, apa Datuk, minta maaf Datuk, anak dia ni kalau nak bersama dengan Datuk ni, Allah, ibarat macam bumi dengan langit, apa pun tak kerti. Tapi apa dia kata? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan macam tu, kita sama-sama belajar. Maka saya pun paksa diri tuan-tuan. Walaupun terketul-ketul, walaupun FB Live tu kita dekat rumah, terketul-ketul juga tuan-tuan. Terketul. Tapi apa yang kita nak bincangkan tuan-tuan, hadirin wa hadirat, Anjum Husnul Khotimah, tuan-tuan, like kan? Like, bukan like apa? Penuh dengan majlis ilmu. Kita tak payah keluar duit pun. Cuma kalau bayar duit tu apa dia tuan-tuan? Kita bayar apa tu, data internet je. Kan? Sebab benda ini semua tuan-tuan, mana kita tahu setiap detik yang kita lihat kepada majlis ilmu itu, semua akan memberikan kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah salah satu daripada majlis zikir. Yang kedua, perkara yang boleh menolak atau perkara yang boleh menolak musibah itu, iaitu adanya bacaan selawat. Tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad, kita berada dalam bulan Rabiul Awal ni, banyakkan selawat pada baginda Nabi. Bukan sekadar kita nak selawat pada bulan-bulan tertentu. Kita kena selawat pada baginda Nabi SAW ini setiap hari, kita kena banyak selawat. La yu'minu ahadukum hatta aku ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman di kalangan kita selagi mana kita tak kasih dan cinta pada Nabi SAW lebih daripada kita kasih dan cinta kepada mak bapak kita. Macam mana kita nak buat? Lebih daripada kita cinta dan kasih wan nasi ajma'in, manusia di seluruhnya. Macam mana kita nak buat tuan-tuan? Kalau bukan kita banyakkan selawat pada baginda Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Waktu di kiamat esok, semua tak boleh tolong kita tuan-tuan, melainkan syafaat yang datangnya daripada baginda Nabi SAW. Kata guru saya, syafaatul uzma, syafaat besar. Salah satu caranya lagu mana kita nak buat tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, iaitu kita banyakkan selawat pada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Banyak selawat. Banyak selawat pada Nabi. Yang ketiga, iaitu memperbanyakkan istighfarillah, iaitu beristighfar pada Allah. Pasal apa kena istighfar pada Allah pula ni? Sebab tak lain tak bukan tuan-tuan, kita tahu dan kita faham bahawa setiap kali dalam kehidupan kita ini sering melakukan kesilapan kita dengan Allah SWT. Pasal tuan-tuan, lazimkan baca istighfar. Saya nak membawa kepada sidang hadirin istighfar yang dibacakan oleh Nabi Allah Adam AS, tuan-tuan. Saya pernah bacakan juga ni, tapi saya ulang balik. Iaitu apa bacaannya? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atubu ilaih. Itu dia. Ustaz, saya buat istighfar biasa. Lagu mana? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mempelbagaikan bacaan istighfar. Allah Rabbi, ibarat kita bubuh apa tuan-tuan? Bubuh madu, bubuh gula dalam ibadah kita. InsyaAllah, tabarakallah. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu 3 perkara yang telah diingatkan oleh Al-Habib Umar bin Al-Hafiz dalam kita sama-sama menangani masalah wabak COVID ini, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, tentang bab kebersihan hati, kebersihan hati yang tadi kita telah menceritakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara-perkara yang boleh menyebabkan apabila kita melaksanakan perkataan ataupun apabila kita melaksanakan perbuatan tersebut boleh menyebabkan amal ibadat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Apa perkara tersebut, tuan-tuan? Iaitu 3 perkara. 3 perkara, seperti mana yang Nabi SAW ceritakan dalam hadis Nabi SAW, iaitu yang pertama sekali iaitu adanya hasad. Adanya hasad. Hasad tu kita tahulah macam mana, tuan-tuan dan puan-puan. Nak menjurus kepada dengki. Lagu tu. Kita beramal. Sebab saya ada satu kawasan tempat kerja saya jugalah. Di bawah pentadbiran kelolaan saya juga. Mai datang satu hamba Allah. Ustaz, ya Allah, dia kata, kenapa pula makcik? Dia kata, saya ni hampir 2 tahun tak bertegur dengan jiran tepi rumah. Ya Allah, 2 tahun, tuan-tuan. Saya rasa pasal apa tak bertegur makcik? Dia kata, makcik ni suka tanam bunga. Dia kata, baguslah tanam bunga, cantik halaman rumah. Lepas tu saya tanya, apa yang berlaku makcik? Rupa-rupanya, tuan-tuan, bila bunga ni banyak, tuan-tuan, duduk kawasan kampung, ya Allah sallam Muhammad, daun-daun kering tu, bunga-bunga yang kering tu berterbangan membawa ke depan rumah orang. Tuan-tuan dapat tak? Dapat tak? Allah sallam Muhammad. Maka saya kata, makcik ada sapu-sapu ke bakar sampah? Kata makcik buat. Cuma baru-baru ni makcik tak apa-apa sihat, makcik duduk rumah anak, tuan-tuan. Duduk rumah anak. Ini cerita hamba Allah tersebut pada saya. Saya kata, apa yang berlaku? Jiran tu marah makcik. Dia kata, pandai je tanam bunga tapi tak reti nak mengemas, tak reti nak bersih. Ya Allah, tuan-tuan. Sebabkan bunga menyebabkan kita terputus silaturahim dengan jiran tetangga kita, tuan-tuan. Sebabkan berebut tanah, kita pun sama juga bertikam lidah dengan jiran depan rumah kita ke belakang rumah kita pun serupa juga, tuan-tuan. Ni apa nak jadi, tuan-tuan? Apa punca berlaku ini? Kalau tidak bukan berasal daripada hasad, tuan-tuan. Berasal daripada hasad. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua diingatkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu adanya yang pada diri kita sifat riak yang sangat besar. Hasad yang pertama. 2, riak. Riak, tuan-tuan, apa nak kita faham bab riak ni? Iaitu riak ni, bab saya dah buat penjelasan pada kuliah yang sudah, cuma saya bagi sikit je. Iaitu Allah sallallahu Muhammad, riak ni kita nak lebih pada besar diri lah, lagu tu lah. Besar diri. Ya, kalau orang lain cakap, Mika tak betul, teman betul. Mika jangan cakap, bagi teman cakap. Bagi teman cakap habis dulu. Tapi orang lain nak cakap habis, dia tak bagi pula, dia interrupt. Maka ini adanya riak, tuan-tuan. Adanya riak. Ya. Tambah pula tengok anak kita berjaya lebih pada orang lain. Anak Mika kerja apa? Dengan muka nyadin mukanya. Anak teman kilang je, kata. Bunyi tuan-tuan. Bunyi Saya pun kadang tak tahulah, sakit kepala otak saya. Sebab saya duduk dalam masyarakat lebih daripada, dalam perkhidmatan saya lebih pada, termasuk saya di Jabatan Agama dulu 15 tahun. Ayanda Tok Pulu kita lagi faham lah ragam anak-anak masyarakat kita, betul tak? Tak betul je siap gaduh.
Apa punca ni tuan-tuan? Adanya riak dalam diri kita. Tok Imam tegur, janganlah buat macam ni, tak elok, hidup berkasih sayang. Tok Imam, suka hati awak lah, Mika bukan kerti apa, ni hai teman. Allah tuan-tuan, sian Tok Imam. Bukankah Nabi SAW kata, ya, dalam kehidupan kita ini perlu ada man la yarham la yurham. Walau kita rajin semayang ke, walaupun kita rajin beramal ke, kalau tak ada kasih sayang dalam masyarakat, la yurham, Allah tak sayang. Allah tak sayang. Jangan nak perasan lah. Maka tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka Nabi bangkitkan isunya riak. Jangan ada riak pada diri kita. Yang ketiga, adanya ujub. Adanya ujub pada diri kita. Berbangga pada diri kita, membesarkan diri kita, jangan ada. Sebab tiga perkara ini akan menyebabkan segala amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita sambung tuan-tuan yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kata kita tetap melakukan tiga perkara tadi. Tiga perkara tadi. Apa tiga perkara? Iaitu ada hasad, adanya riak, adanya ujub. Apa pula berlaku pada amalan kita? Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan muflis akhirat? Allah, ini kita takut. Jadi kalau cerita bab muflis akhirat tuan-tuan, sebab kita tak tahu tuan-tuan istighfar mana yang Allah Ta'ala angkat untuk hapuskan dosa kita. Kita tak tahu dalam amalan apa yang Allah Ta'ala terima untuk Allah Ta'ala kasih dan sayang pada kita. Maka di sinilah diingatkan oleh baginda Nabi SAW apa yang berlaku. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya nak cerita sikit tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu sekiranya masih lagi kita melaksanakan perbuatan hasad, perbuatan riak dan ujub, ataupun perkara-perkara yang lain yang saya kumpulkan, saya satukan dalam satu perkataan, iaitu maksiat batin. Apa maksiat batin? Apa sekali lah, ya, dengki, khianat, macam-macam benda yang kita tak nampak pada zahir ni, tapi berlaku pada batin kita, berlaku pada kalbu kita ni. Sebab orang lebih fokus kepada sakitnya zahir, ya, tapi terlepas pandang daripada sakitnya jiwa kita. Nah, maka apa berlaku pada amalan kita ini diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dibawa cerita ini oleh Sayyidina Muaz. Apa diceritakan tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala? Kita lihat sikit tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Apa yang berlaku? Allah Sallallahu Muhammad, kemudian lalu ia menentukan pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Bermaksud langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh ada malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga pintu-pintu langit tersebut. Ni apa yang berlaku tuan-tuan? Diceritakan oleh Sayyidina Muaz, lalu naiklah malaikat hafazah. Siapakah malaikat hafazah ini? Malaikat yang membawa amalan seorang hamba. Kita jangan fokuskan amalan orang lain, kita fokus amalan kita. Anak dia lagu tu lah. Kita fokus amalan kita. Tak payah kita sibuk tengok amalan orang lain, fokus amalan kita. Kalau kita still lagi, masih lagi 3 perkara ada yang berlubuk dalam hati kita, ada yang bergelumang dalam hati kita. Apa dia? Iaitu hasad, riak dan ujub. Kita beramal, apa yang berlaku pada amal kita, kita perhatikan. Iaitu apa yang berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila diangkat amalan tersebut oleh malaikat hafazah, yang dilakukan mulai daripada pagi sampai ke petang, ya, amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari. Setiap amalan yang kita buat ini, kalau kata tidak ada 3 perkara, tidak ada yang 3 benda-benda maksiat batin tadi itu, amalan tersebut akan diangkat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang bercahaya. Bercahaya.
Jangan tanya, "Oh, ustaz cahaya lagu mana pula?" Kita nak faham zulumati ilan nur. Apa zulumat? Iaitu kegelapan pergi kepada alam cahaya. Lagu tu. Sebab kata Imam Al-Ghazali, ia perlu ada bila orang beramal ini, iaitu adanya proses tahalli. Tahalli. Lagi 8-11 minit. Kita berhentilah tuan-tuan. 8-11 minit. InsyaAllah. Tok Imam tengok saya. 8-11. 8-11 minit kita berhentilah. Tinggal beberapa minit lagi. Allah SWT. Okey. Malaikat hafazah yang membawa amalan hamba itu menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak. Nampak kan? Malaikat ni dia tak tahu. Ya. Sebab Allah perintahkan dia, malaikat hafazah, tolong bawa amalan setiap hamba Allah, bawa kepada Allah. Maka setiap amalan kita ini diangkat kepada Allah dalam keadaan yang bercahaya. Dalam keadaan bercahaya. Tapi malaikat tersebut tidak mengetahui keunggulan ataupun bagaimana taraf amalan tersebut. Bagaimana taraf amalan tersebut. Sehingga kan apabila malaikat tersebut sampai kepada langit yang pertama, apa yang berlaku pada langit pertama tuan-tuan? Maka berjawablah malaikat penjaga langit pertama, itu malaikat hafazah, apa dia? Pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Ya Allah. Itu pesan Ashabul Fadilah. Tunggu saya waktu saya belajar dulu, dia gunakan satu perkataan, kita dah rasa kita ni elok. Dia lembut tuan, dia doktor falsafah. Ya? Kita dah rasa orang kita punya amalan ni elok. Tetapi bila Allah berikan buku amalan, maka terkejutlah kita. Maka apa yang berlaku pada langit pertama, diangkatkan amalan tersebut. Malaikat tersebut mengatakan, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Aku adalah malaikat penjaga riba, ataupun malaikat yang menjaga orang yang suka mengumpat. Cuba kita perhati tuan. Betul tak? Jangan kadang-kadang asyik minum teh 10 minit je. 10 minit cukup lah. Kita tak cerita, hai Allah, hai Nabi. Betul tak? Kalau bercerita, Alhamdulillah, bagus. Kita duduk kejap dengan kawan kita 10 minit je, mula masuk cerita lain. Nak menyedapkan, bubuh Ajinomoto, lagi sedap. Bubuh Ajinomoto. Maka apa yang berlaku? Malaikat kata, tolong pukulkan amalan ini di depan muka orang yang mengerjakannya. Tolong pukulkan. Apa yang berlaku tentang Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain itu dapat melintasi aku untuk terus naik. Allah, rupanya kalau kita rajin mengumpat, langit pertama dah tak lepas dah. Allah sallallahu Muhammad. Ya. Saya teringat guru saya, Profesor Madya Dr. Khairi. Apa dia katakan, Allah sallallahu Muhammad, hidup kita janganlah kita cerita yang orang, kita tak tahu kita ni baik ke. Dia kata, ni orang profesor tuan-tuan. Nak jadi profesor bukan calang-calang, bukan keleng-keleng. Nah, Allah sallallahu Muhammad. Beramal ada yang mengumpat dalam kehidupan kita, maka apa yang Allah Ta'ala berikan, iaitu Allah suruh apa pada malaikat langit pertama, tolong pukulkan balik amalan tersebut di depan muka orang yang mengumpat. Allah perintahkan aku tidak akan melintasi amalan bagi orang yang mengumpat itu lepas daripada langit yang pertama. Allah. Maka kita berdoa kepada Allah tuan-tuan. Ya. Pasal tuan-tuan, kita kena hidup berkasih sayang. Kena hidup kasih sayang. Ya. Okey, 8:11 dah. Maka tuan-tuan, kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi pada sesi akan datang, ya Tok Imam. Betul tak mana? Sebab saya macam tu, di typing macam tu tuan-tuan, sharp on time. Tuk, tuk. Sharp on time. Ya. Sebab apa tuan-tuan, kita ini, kita mohon kepada Allah, bila kita menghormati arahan-arahan ini, ada keberkatan dalam kehidupan kita. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kesimpulan apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, yang pertama, iaitu kita elakkan diri kita daripada 3 perkara.
iaitu jangan berlaku adanya hasad, jangan berlaku adanya riak, dan jangan berlaku adanya ujub pada diri kita. Jika kita masih ada perkara tersebut, kita akan diistilahkan oleh Allah Ta'ala orang yang muflis akhirat. Diceritakan dalam hadis Nabi SAW yang dibawa oleh Sayyidina Muaz, orang yang beramal ada 3 perkara ini, ya, ada satu je perkara tercela pada dia, iaitu sifat mengumpat akan ia, maka amalannya tidak akan melepasi langit yang pertama. Bahkan amalan tersebut akan dipukul di depan muka orang yang mengamalkan, ya, orang yang mengamalkan mengumpat di antara satu sama lain. Ya, saya mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan, ibu-ibu, ya ayah, ya, kalau kata-kata saya, perkongsian saya tidak mencapai standard tuan-tuan, minta ampun, minta maaf. Ya, moga-moga sedikit perkongsian ini memberikan keberkatan, memberikan kebaikan pada kita, ya, memberikan kebaikan pada kita di dunia dan kebaikan di alam akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita akhirkan dengan sedikit zikir akhir dan kita akan tutup dengan doa. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuhanku, Engkau tujuan hidupku, redamu matlamatku, kurniakanlah kepadaku kasih sayangmu dan mengenal dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.